Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kita kembali lagi dengan satu kisah ataupun satu segmen yang diminati ramai, iaitu misteri tempat kerja. Ya, welcome back to my YouTube channel. Saya berterima kasih kepada semua. Nampaknya video saya pada minggu lepas, views dah makin naik apa semua, dah ramai orang tonton, subscriber saya ada yang dah naik. Saya syukur, saya cakap terima kasih kepada sesiapa yang dah menonton. Sebelum kita lanjut ke cerita yang pertama, saya nak disclaimer awal dulu. Siapa yang penyakit kronik ataupun penyakit-penyakit yang boleh membahayakan diri anda, I hope you all semua ambil langkah berjaga-jagalah, sebab dalam ni ada berbagai elemen-elemen seram ataupun elemen-elemen yang boleh memeranjatkan diri anda. Sebelum kita lanjutkan kita punya cerita, kita sebagai orang Islam mestilah mulakan dengan bacaan doa. Jom mari kita mulakan. Okey, doa pun dah baca. Okey, untuk cerita yang pertama ini, maaf hari ini kalau sempat saya baca 3 cerita, saya bacalah. Kalau tak sempat, saya baca 2 cerita je pada hari ini. Kita nak buang panjang-panjang. Okey, untuk cerita yang pertama ini, aku terima cerita ini melalui Instagram. Dia hantar pun boleh ya. Hantarkan kepada aku. Nama dia yang hantar kepada aku ni, nama dia Ikmal. Nama dia Ikmal. Kata, Assalamualaikum, Brother Fiknas. Saya Ikmal, saya berasal daripada Kulai Johor. Saya ni pernah mengalami satu pengalaman misteri di tempat kerja. Saya dengan kawan saya pernah mengalami satu orang kata situasi yang menakutkan pada masa itu. Sebelum tu saya ni bekerja di salah satu pawagam di Johor. Dia ada bagi alamat, tapi kita ni nak menjagakan image shopping complex tu tempat dia bekerja, kita tak nak sebut lah. Mana orang Johor mesti tahulah kan, maybe lah kan. Okey, dia kata saya pada satu malam tu saya bekerja dengan kawan saya. Maksudnya saya ada 2 orang, masa tu saya nak dekat balik. Saya ni pun nak bersih-bersihkan lah orang kata tempat duduk dekat pawagam tu. Tiba-tiba ketika saya sedang bersihkan tempat tu, saya terlihat ada ada seseorang yang duduk di tempat duduk belakang. Kan tempat pawagam kan dia bertingkat-tingkat kan. Dekat atas sekali tu, tapi belah hujung, dekat belah belakang sekali. Lepas tu saya pun macam perempuan ni buat apa kat dalam ni kan. Diingatkan kawan dia. Tapi bila dia balik, kawan aku mana ada perempuan semua dah balik kan. Yang tinggal aku dengan kawan aku je. Dia sapu, dia bersih kan. Sekali dia pun hati dia kata, cuba kau naik atas. Lepas tu Ikmal dia pun beranikan diri, dia kata dia cuba naik atas. Bila dia naik atas, dia tengok perempuan tu masih dekat situ. Lepas tu dia beranikan diri nak tegur perempuan tu. Lepas tu bila dia cuba tegur, dia kata, Assalamualaikum kak, kenapa akak duduk kat sini? Pawagam ni nak dekat tutup. Lepas tu perempuan tu kata, Dek, tempat akak dekat sini. Lepas tu Kemal ni pun macam, akak duduk, akak orang sini ke? Boleh saya tolong hantarkan rumah akak kat mana? Lepas tu perempuan ni macam diam. Dia tunduk. Lepas tu Ikmal ni pun macam, kalau akak nak saya hantar akak kena tunggu sekejap lah, sebab saya nak habiskan kerja dulu. Boleh Lepas tu perempuan yang dia diam je. Dia tunduk. Selepas saja dia pusing, dia toleh balik. Dia toleh ke belakang. Alangkah terperanjatnya, dia tengok perempuan yang duduk di tempat duduk belakang, yang ketika mana dia sedang borak, sudah tidak lagi kelihatan. Lepas tu dia macam, mungkin dia dah keluar kot. Tapi bila dia duduk tengah bersih-bersihkan tu, dia macam terfikir, takkanlah perempuan tu boleh keluar secepat yang mungkin. Aku baru borak dengan dia tak sampai berapa saat, aku tulis tengok dah tak ada. Dia macam, tak apalah, fikir positif. Mungkin dia kata dia penat ke, baiklah kerja sampai pukul 10 malam, lepas tu nak balik lagi apa semua kan. Lepas tu ketika dia sedang bersihkan kursi tu, dia terdengar seperti bunyi perempuan menangis. Teresak-esak. Sekali dia macam dia tengok kiri kanan, dan mulut dia kata, siapa yang menangis tengah malam ni
rasa aku perempuan semua dah balik. Tapi siapa yang nangis ni? Dia jadi satu tanda tanya pada diri dia. Siapa yang menangis malam-malam dekat Pawagam ni, sedangkan orang kata biasanya shopping complex, dia kerja kat salah satu shopping complex Pawagam. Dia macam takkanlah orang nangis kat bawah sampai kat dalam Pawagam aku boleh dengar. Lepas tu dia macam fine lah. Bersih. Dah habis semua tu, dia keluar lah. Dia keluar, lepas tu dia jalan menuju dekat tempat dia, kat loker dia tu nak simpan barang. Lepas tu sekali jumpa kawan dia. Aku bagi nama samaran lah. Mat, lepas ni apa? Lepas ni aku dah tak ada apa lagi. Kau ada apa lagi? Aku pun tak ada apa lagi, dah habis lah. Kita balik sama lah. Okay. Lepas tu diorang dah habis semua, dah tutup loker apa semua. Diorang turun bawah. Diorang tengok bawah. Tadi Ikmal pun cerita kat kawan dia. Mat, tadi kau tahu tak? Aku kat dalam Pawagam tadi, aku dengar banyak perempuan menangis tau. Lepas tu aku nampak perempuan tau. Dia duduk. Tapi yang masalahnya, dia tanya. Aku tanya dia. Kata, Kak, tempat akak kat mana? Tapi dia kata tempat dia kat sini. Lepas tu kawan dia Mat ni pun kata macam, perempuan? Yelah perempuan. Tadi aku dah, kenapa? Saya tak percaya. Mana ada perempuan? Kau ni buat seram je. Betul tadi. Kau ni macam tak percaya. Betul. Lepas tu Mat ni kata, tak ada apalah. Jom lah, balik-balik kau ni cerita seram lah. Lepas tu bila orang kata dia sampai kat rumah tu, bila dia orang dah balik, masing-masing dah balik, si Ikmal ni sampai kat rumah, mandi-mandi apa semua. Dia nak rehat lah, penat lah, kerja apa semua. Dia rehat kat katil. Sekali dia terdengar dekat tingkap bilik dia duduk salah satu kondominium. Lepas tu bila dia tengah duduk main phone tu, dia terdengar dekat tingkap dia seperti orang ketuk. Tuk 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 tuk. Lepas tu Ikmal dia tengah main phone, dia perempuan pandang lah tingkap dia macam, siapa pula ketuk tingkap kau dalam malam ni? Lepas tu dia macam, biarlah. Main phone lagi, main phone, tengok IG kan, tengok TikTok apa semua. Sekali dia terdengar bunyi perempuan menangis yang dia dengar dekat tempat kerja dia tadi, seolah-olah ikut dia sehingga sampai ke dalam rumah. Dia macam, dia letak handphone dia, dia tengok kat pintu, dekat tingkap. Bila dia tengok tu, dia terdetik dalam hati. Dia kata, ini bunyi perempuan menangis yang aku dengar dekat Pawagam tadi. Lepas tu dia kata dalam hati, benda ni ikut aku balik ke? Ikmal tu macam, dia berdiri. Dia kata, aku minta maaf kalau ini tempat, kalau aku ada terlanggar kau ke, aku ada ganggu tempat kau semasa aku bekerja, aku ada buat perkara-perkara tak elok. Aku harap kau jangan ganggu aku. Aku tak kacau kau jangan kacau aku. Memang kat sana tu tempat kau, tapi ini rumah aku. Aku harap kau jangan ganggu aku. Lepas tu bila dia cakap macam tu, benda tu seolah-olah macam mendengar. Sebab kita tahu benda ni mendengar apa yang kita cakap. Dia tak ada dengar lagi bunyi ketukan. Dia tak ada dengar lagi bunyi orang kata apa tu, tangisan. Lepas tu dia macam, dah relax, dia tidur. Besok pagi tu dia bangun nak pergi kerja. Dia tengok, dia terdengar satu berita yang abang kata mengejutkan juga. Dekat salah satu mall tu, rupanya pada 3 minggu lepas, ada seorang perempuan yang mati dekat orang kata shopping complex lah. Tapi mati dia bukan terjun diri. Mati dia, perempuan ni digantung diri dekat dalam satu toilet, yang tandakan, aku dendam kepada semua lelaki yang aku dendam kepada semua lelaki yang lelaki ini perangai dia semua sama, tak pernah nak berubah. Apa yang Ikmal cerita pada aku, dia terdengar berita tu, dia macam, okey, perempuan tu mati. Rupanya perempuan tu yang mati sebab dia berkapal dengan seorang lelaki. Lepas tu dia pergi shopping mall seorang-seorang. Dia tengok power dia orang kata bawa perempuan lain. Gila tak marah? Kalau aku pun, aku tumbuk je muka boyfriend dia tu.
Dia ternampak, dia macam dendam, dia pergi, dia orang tu tak nak couple dengan dia lagi, dia stres, dia tension. Lepas tu dia ambil keputusan untuk bunuh diri. Lepas tu dia letakkan nota dekat badan dia. Dia akan dendam dan dia akan kacau semua lelaki, ataupun orang kata tak kira lah yang dia pernah couple ke tak pernah couple ke, dia akan orang kata kacau je siapa-siapa yang mengganggu dia dekat situ. Dan dia kata aku akan cari orang kata aku akan kacau laki-laki yang ganggu tempat aku ni. Lepas tu Ikmal boleh terdengar macam tu. Adakah Ikmal ni mengganggu dia ketika dia sedang duduk? Tapi apa yang dia nampak dekat dalam pawagam, perempuan tu berada di dalam pawagam, tapi yang dia dengar cerita ni perempuan tu mati dalam toilet. Pelik kan? Lepas tu dia macam dia dengar, okey tak apalah, biarlah. Lepas tu bila dia dah apa semua, lepas tu orang kata kebanyakan orang kat situ mengatakan roh budak perempuan tu masih lagi ternampak-nampak lagi. Masih terlihat lagi lah. Wajah perempuan tu seolah-olah leher dia ni biru. Macam alah, kita kena gantung kan, merah kat sini, lepas tu biru, lebam apa semua. Seolah-olah muka perempuan tu marah, bengis, tak puas hati. Lepas tu bila siapa yang nampak tu, dia kena kacau, sampaikan dalam bilik apa semua. Dia jelmakan diri dia. Seram baik. Kalau cerita ni pun meremang pak. Lepas tu bila Iqbal ni terdengar, dia macam mungkin aku kacau tempat dia kot, apa semua. Dia cakap apa semua, dia tak ada kena ganggu lagi. Kawan-kawan dia tanya dia, kau dah pernah kena ganggu? Dia kata tak ada. Padahal ada, tapi dia tak nak takutkan kawan dia. Dia jaga hati kawan dia. Lepas tu dia pergi berubat apa semua. Dia tanya, mungkin awak ni ditegur lah dengan benda-benda macam ni. Lepas tu Iqbal pun buat perubatan apa semua, mandi apa semua, mandi limau, buat berubat apa semua. Benda tu tidak lagi ganggu dia sehinggalah ke hari ini. Itulah untuk kisah yang pertama. Maknanya apa yang kita boleh dapat dalam nasihat ni, kata pengajaran dan cerita ni, memanglah kalau aku sendiri pun nak katakan perempuan, kalau dia dah orang kata marah, dia dah macam apa ni kan, kekasih aku buat macam ni dekat aku kan, dia tak sayang aku ke? Memanglah kadang-kadang nak lagi kita punya orang kata boyfriend tu handsome apa semua kan. Bukan aku nak tuduh boyfriend yang mana tu tak handsome, bukan kita nak cakap asal lelaki ni handsome je mesti ada perempuan lain. Tak semestinya. Dekat dalam dunia ni kita semua ada muka. Orang Taala jadikan semua manusia ada muka, tapi tak semestinya ada rupa kan. Ada yang handsome, ada yang nak katakan tak handsome. Nak katakan tak handsome kan, ada ramai orang marah, orang kata tak berapa nak tampan lah, baru beralas sikit kan, tak berapa nak tampan, orang kata. Tapi kita jangan pandang pada baras rupa, dan kita jangan pandang pada harta. Asalkan biarlah anak makcik menangis dalam kita sedih. Tak, bukan macam tu. Maknanya kalau dia boleh terima kita seadanya, kenapa kita tak boleh terima dia seadanya? Ya, itulah untuk nasihat saya untuk cerita yang pertama. Segap juga baik. Kena gantung diri baik, dendam baik. Kalau aku pun kita pilih dua tempat lah, nak lagi mana, Johor ke Perlis. Kalau terlajak ke Johor, masuklah Singapura kan, border, tapi border tutup sekarang ni. Okey, jom kita ke cerita yang kedua. Okey, untuk cerita yang kedua ini, cerita dia very simple, very pendek je orang kata, very short. Tapi bagi aku amat menyeramkan. Yang hantarkan cerita aku ini melalui email yang bernama Alia. Dia kata, Assalamualaikum Fiknas, saya Alia, berumur 25 tahun dan saya berasal daripada mana tadi dia cakap, daripada Singapura. Singapura. Dia kata orang Singapura best juga kan masuk Singapura kan. Dia kata saya berasal dari Singapura. Saya ni pernah mengalami satu situasi ataupun kejadian misteri ini, pernah menghantui diri saya ketika saya sedang bekerja di salah satu stesen minyak di Singapura. Saya ni kerja salah seorang orang kata apa ni, kuanter pam tu kan, pam minyak tu. Pada pukul berapa, saya pun tak ingat lah masa tu, pada pukul 10 lebih ke 11 lebih macam tu. Saya tengah jaga dengan dua orang kawan saya. Kawan saya pergi tandas, lepas tu saya jaga seorang. Lepas tu tiba-tiba
saya dikejutkan dengan satu kehadiran seorang lelaki yang nak bayar minyak lah. Dia kata dia lelaki tu kita tahulah. Dik, pam 5 RM20. Pam 5 RM20. Okay. Lepas tu dia bagi kad, lelaki ni tegur kat dia. Dik, kalau duduk seorang-seorang, bacalah ayat-ayat apa-apa kawan memang macam tu ke? Pendiam je. Tiba-tiba laki tu jadi macam tu. Aku pun baca, biar betul cerita ni kan. Tapi dia mesej aku kat Instagram, dia kata cerita ni memang betul. Lepas tu bila aku baca balik, dia kata tu nampak macam pelik je kawan tu. Bila dia tulis, tengok tak ada siapa pun kat belakang. Lepas tu bang, tak ada siapa-siapa, kawan saya pergi tandas. Oh ya ke? Tak apalah. Tak, maaf. Biasalah cerita seram ni kan. Bila kata, oh ya ke? Tak apalah. Assalamualaikum. Salam. Lepas tu bila dia duduk balik, dia main handphone, dia macam, abang ni kenapa tegur aku macam ni? Lepas tu kawan dia masuk, kata, kau pergi tandas tadi? Lepas tu Alia ni macam, tandas? Sejak bila aku pergi tandas? Kau jangan kencing aku lah kan. Kau pergi tandas tadi kan? Mana ada. Lepas tu kawan dia kata, kau jangan nak bedek lah. Kata kau pergi tandas tadi kan, saja kau takut aku. Mana ada aku pergi tandas? Aku duduk sini kot jaga, tadi ada orang datang pam minyak. Habis tu kalau kau bukan pergi tandas, siapa yang pergi tandas? Tadi waktu kau masuk tandas kat pam minyak tu, dekat belakang, aku cakap, bila aku dengar bunyi pintu, aku cakap, Alia, Lepas tu kau macam, aku dengar suara kau. Lepas tu bila aku dah cuci, aku buang air apa semua, bila aku keluar, aku tengok kau tak keluar lagi. Aku macam, aku mau beritahu lah, dia, aku keluar dulu lah. Lepas tu aku ni macam pelik. Aku macam pelik lah, macam kau macam daripada tadi kan. Sama kau cakap itu saya tambah lah kan. Lepas tu bila aku masuk pam minyak, aku macam tak cepatnya kau keluar kan. Sebab tu aku tanya kau kalau kita dah tak ada. Lepas tu seram tu malam ni, sejuk siap. Lepas tu bila diorang tengah jaga-jaga, diorang terdengar bunyi macam benda jatuh dekat dalam pam minyak tu, macam tum. Lepas tu bila tengok tak ada apa pula. Lepas tu diorang kena ganggu, bunyi benda jatuh, tapi bila diorang tengok tak ada satu benda pun jatuh. Macam bunyi pum 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 pum. Bila diorang tengok tak ada benda pula yang jatuh. Tiba-tiba dekat tempat nak masuk nak beli air tu kan, dia ternampak ada seorang orang tua. Seram siap. Orang tua yang sedang berdiri kat situ sambil gegar-gegarkan pintu tu tau. Macam tu. Lepas tu bila orang tengok apa benda kan. Lepas tu diorang tengok makcik tu beliakkan mata dia. Dia pegang pintu. Seolah-olah macam tu. Lepas tu bila tengok dia panggil kawan dia bila toleh balik, tengok alangkah terperanjatnya makcik yang gegar-gegar pintu tu tadi macam hak organ. Dah tidak lagi kelihatan. Lepas tu bila dia tengok apa semua, dia macam takut dah malam ni. Lepas tu diorang dah takut, diorang buka orang mengaji, diorang buka dari situ, diorang buka volume sampai luar orang mengaji tu dengar. Dia pun buka bacaan tu, Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu bila diorang buka apa semua, diorang baru hilang rasa takut tu. Diorang macam, apa benda tu malam ni, macam siap je bai. Aku macam, apa benda tu malam ni ganggu. Lepas tu diorang dah apa semua, diorang cerita kat kawan diorang apa semua. Kawan dia kata memang ada juga kadang-kadang kena ganggu, tapi kadang-kadang dia kena dengar bunyi benda-benda pelik lah apa semua. Lepas tu bila diorang ni tanya kepada orang kat situ, dulu ni tapak tempat isi minyak ni dulu adalah tapak tanah perkuburan. Lepas tu diorang kata dah lama punya tapak tanah perkuburan, diorang dah kata dah alihkan, diorang buatlah pam minyak kat situ.
Maknanya roh-roh tu ke situ macam tak tenteram lah. Macam, alah masa kita masuk rumah orang, kita masuk rumah orang tak pergi salam, pasal kita tengah masuk, what's up? Tiba-tiba orang kata, korang tak ada adab ke? Asal korang hajar sangat? Macam tu lah dia kan. Itulah untuk cerita yang kedua. Saya harap anda semua terhibur dengan kisah saya. Sebelum kita akhiri kita punya ni, aku selamat berpuasa. Aku ucapkan kepada semua yang menonton video fitness ni, kata besok kita dah panjang umur, kita masuk 17 puasa, dan aku nak ucapkan selamat nuzul Al-Quran kepada semua yang menonton, dan jaga diri, patuh SOP yang ditetapkan oleh kerajaan, dan jangan biarkan diri anda diselubungi misteri. Kita jumpa pada minggu depan setiap hari Jumaat di Fitness Channel. Jangan lupa subscribe, like and share, dan nonton video ini sampai habis. Kisah seram selamanya di hatiku. Ya, kita jumpa pada. Assalamualaikum. Bye.